Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 21 Ogos 2013, kira-kira jam 2.45 petang, beberapa panggilan kecemasan telah diterima oleh operator talian kecemasan yang melaporkan satu tragedi tragis telah berlaku di Jalan Genting Highlands, Kuala Lumpur. Hampir kesemua panggilan itu melaporkan telah menyaksikan sebuah bas telah terjunam ke dalam gaung di jalan yang berbahaya itu. Kejadian dilaporkan berlaku di kilometer 3.5 jalan berkenaan berhampiran Tokong Chin Swee. Kemudian beberapa jentera bomber datang untuk melakukan operasi menyelamat. Ketika itu, kawasan kejadian dipenuhi dengan orang awam yang menyaksikan kejadian itu. Orang awam kemudian diarahkan keluar daripada kawasan berkenaan bagi memudahkan operasi menyelamat dilakukan. Seramai 145 pegawai dan anggota bomber dari beberapa balai bomber dan penyelamat berhampiran dikerah ke lokasi kejadian untuk menjalankan kerja-kerja menyelamat. Pasukan penyelamat yang terdiri dari pelbagai agensi dikejarkan dari Bentong, Kuala Lumpur dan Kuantan. Jadi, apa yang telah berlaku? Ini adalah kisahnya. Pihak penyelamat yang turut disertai anggota Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM dan polis mendapati tragedi melibatkan sebuah bas ulang-alik Genting Highlands terjunam ke dalam gaung sejauh 200 kaki dan tersangkut di atas pokok. Pasukan mencari dan menyelamat yang melibatkan kira-kira 450 anggota termasuk bomber, polis dan Jabatan Pertahanan Awam terpaksa menggunakan kren, pengusung, tali dan unit anjing K9 untuk mengesan dan mengeluarkan mangsa. Tindakan awal pihak penyelamat ketika melakukan kerja menyelamat ialah menstabilkan bas berkenaan daripada terus jatuh ke dalam gaung. Ketika itu, bas tersebut berada 60 meter di bawah gaung dan tersangkut pada pokok. Jika bas terus terjatuh, dikuatiri ia akan terjatuh kira-kira 60 meter lagi ke dalam gaung. Ianya akan menyukarkan lagi proses menyelamat. Beberapa buah kenderaan pasukan bomber dan penyelamat Jabatan Pertahanan Awam dan ambulans berada di tempat kejadian dan pasukan penyelamat sedang bertungkus lumus mengeluarkan mangsa. Mangsa pertama dikeluarkan dan dibawa naik jam 3.38 petang. Mereka menggunakan kren untuk menurun dan membawa keluar mangsa yang cedera. 16 mangsa yang cedera, sebahagian besarnya parah, dihantar ke Hospital Selayang, Hospital Bentong, Hospital Sungai Buloh dan Hospital Kuala Lumpur untuk mendapatkan rawatan. Seorang daripada mangsa yang terbunuh meninggal dunia ketika dibawa naik dari dalam gaung ke atas tebing, manakala bakinya disahkan doktor sudah meninggal dunia di dalam bas. Lebih 30 mangsa berada di dalam bas itu maut dan operasi mengeluarkan mayat dijalankan. Pihak penyelamat terpaksa menggunakan 2 kren dalam kerja membawa mengangkat semua mangsa naik ke tebing sebelum dihantar ke hospital. Setakat pukul 6.50 petang hari kejadian, pasukan penyelamat yang menjalankan operasi di dalam hujan bertungkus lumus untuk mengeluarkan mayat-mayat mangsa yang tercampak jauh dari bas berkenaan. Para penumpang yang telah dikenal pasti terdiri dari pelancong tempatan dan luar negara. Sebanyak 37 orang maut apabila bas ulang-alik Genting Highlands Kuala Lumpur itu yang membawa 53 penumpang menuruni puncak Genting Highlands ketika hujan renyai-renyai menuju ke ibu negara terjunam 60 meter ke dalam gaung. 16 penumpang disahkan selamat, manakala 24 daripada mangsa yang maut adalah lelaki dan sebahagian besar penumpang bas berkenaan warga tempatan selain beberapa warga asing dari Indonesia, Thailand dan Bangladesh. Insiden itu turut mengakibatkan kesesakan lalu lintas teruk di laluan berkenaan. Berdasarkan pemerhatian awal pihak bomber, dengan keadaan cerun yang agak menjunam, bas boleh tergelincir ke gaung sekiranya tidak dikawal dengan sempurna. Siasatan awal pihak polis pula mendapati kejadian berlaku selepas bas harian yang berpangkalan di stesen bas Jalan Pekeliling itu gagal dikawal ketika melalui selekoh tajam di lokasi kejadian lalu merempuh tembok penghadang sebelum terhumban ke dalam gaung. Meskipun pihak berkuasa belum mendedahkan punca sebenar kemalangan ketika itu, bagaimanapun antara mangsa yang cedera mendakwa brek bas gagal berfungsi sebelum terjunam ke dalam gaung itu. Operasi mencari dan menyelamat kesemua mangsa yang terlibat dalam nahas itu ditamatkan jam 9.30 malam hari kejadian.
Sultan Pahang, Sultan Ahmad Shah, Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Adnan Yaakob dan anggota Parlimen Bentong, Datuk Seri Liew Teong Lai turut berada di lokasi kejadian untuk meninjau operasi ketika itu. Kemudian hasil siasatan bas yang terbabit dalam kemalangan telah disenarai hitam oleh pihak berkuasa sebelum ini kerana tidak memenuhi piawaian Jabatan Pengangkutan Jalan. Ini memandangkan keadaan bas berkenaan dipercayai uzur dan kurang penyelenggaraan. Bas itu adalah milik Genting Highlands Transport Berhad yang beroperasi daripada Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Ketika itu jurucakap syarikat itu tidak dapat dihubungi untuk menjelaskan kenapa bas itu masih digunakan. Sungguh pun diambil tindakan oleh JPJ. Kenderaan itu disenarai hitam oleh JPJ namun adalah tidak jelas bila atau kenapa tindakan itu diambil. Bagaimanapun, bas awam tersebut tetap menjalankan perkhidmatan berulang-alik setiap hari ke pusat peranginan itu dari stesen bas Jalan Tun Razak. Tidak lama selepas itu, rumusan kajian Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS) itu yang didedah Pemangku Menteri Pengangkutan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein pada sidang media ketika itu menunjukkan bas berkenaan dipandu melebihi 50 km sejam. Hasil analisis dan rekonstruksi terhadap kemalangan itu oleh MIROS mendapati bas berkenaan dipandu laju semasa menuruni kawasan berbukit yang berselekoh sehingga menyebabkan ia hilang kawalan dan merempuh tembok penghadang sebelum terhumban dan melanggar batu besar di dalam gaung. 6 kesan brek ditemui di lokasi kemalangan dan pada kesan brek kelima ditemui kesan geseran bahagian bawah bas akibat tayar pecah sebelum bas itu melanggar tembok penghadang dalam kelajuan 61.2 km sejam. Hishamuddin yang juga Menteri Pertahanan berkata faktor penyumbang lain ialah brek tidak cekap berfungsi selain lokasi truck escape ramp TER yang terlindung oleh geometri jalan menyukarkan pemandu menggunakan TER untuk mengelak daripada terjatuh ke dalam gaung. Lorong jalan terlebih lebar iaitu antara 4.2 dan 4.9 meter daripada standard iaitu 3.25 meter menyebabkan pemandu cenderung memandu melebihi had kelajuan dan penggunaan tembok penghadang serta penghadang jalan didapati tidak sesuai sebagai halangan keselamatan di kawasan cerun dan turut menjadi punca kemalangan itu. Kajian MIROS juga mendapati implementasi syarikat bas itu terhadap kod amalan keselamatan, kesihatan dan persekitaran khususnya berkaitan aspek polisi keselamatan serta sokongan pengurusan pemandu, pengurusan kenderaan dan pengurusan laluan dan risiko adalah sangat tidak memuaskan. Tindakan undang-undang telah diambil termasuk tindakan sivil ke atas pengarah syarikat itu. Selain itu, operasi bas berkenaan turut diarahkan agar dihentikan. Kemalangan sebegini boleh dielak sekiranya bas tersebut mematuhi piawaian JPJ dan diselenggara dengan baik. Sudahlah disenarai hitam tetapi masih lagi beroperasi dengan melibatkan nyawa orang yang tidak bersalah. Sama-sama kita jadikan kes ini sebagai iktibar agar sentiasa menjaga keselamatan dan ingatlah nyawa tidak boleh dibeli, mahu pun diganti. Sekian.